Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fil lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Baik, insya-Allah baik hari ni tanpa buang masa lagi kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini dengan bidang ataupun bahagian hadis. Baik. Jadi insya-Allah harap semua sudah bersedia dengan buku teks. Okey, iaitu kita bagi hadis kita muka teks tingkatan 1 muka surat 50. Baik. Dari hari ini kita akan muka surat 50 kita akan belajar tentang tajuk ni baca hadis. Okey, tajuk hadis. Okey, baik. Tajuk hadis. Yang pertama kita akan belajar hadis tentang apa? Itu kita akan insya-Allah kita akan sama-sama tengok pengenalan hadis. Yang kedua maksud hadis. Yang ketiga komponen hadis. Yang keempat peranan ataupun fungsi hadis. Yang kelima pengenalan kategori hadis. Yang keenam perbezaan antara Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi. Okey, jelas. Okey, baik. Jadi kita teruskan muka surat kita. Okey, kita tengok muka surat yang pertama. Iaitu muka surat 50. Tajuk kita iaitu hadis sumber hukum. Okey, yang pertama sekali kita akan masuk pada tadi. Iaitu nombor 1 pengenalan. Pengenalan. Pertama sekali kita nak belajar tentang pengenalan tentang hadis. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, contoh pengenalan kita tengok ke sini. Okey, kita berdasarkan buku teks muka surat 50. Okey, semua tengok. Okey, kita tandakan poin-poin penting. Boleh? Okey, pertama. Okey. Sebagai pengenalan terdapat 4 sumber hukum dalam Islam. Dalam Islam ada 4 sumber hukum. Nak keluarkan satu hukum, berdasarkan satu hukum haram, wajib, sunat, harus, makruh, sah, batal dan sebagainya. Okey, dan apa saja hukum berkaitan dengan kehidupan. Okey, dalam Islam merujuk kepada 4 sumber ini. Apa dia? Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Yang keempat, qiyas. Okey. Jadi hadis kedudukan apa? Ni hadis kedudukan yang kedua. Hadis di sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang utama ialah semestinya Al-Quranul Karim. Kitab yang mulia, kitab yang Allah akan dalam Quran Allah menyebutkan Allah akan pelihara sehingga akhir zaman. Baik. Kemudian yang kedua. Okey, yang kedua kita baca hadis pengenalan seterusnya. Sumber rujukan kedua selepas Quran ni kita dah baca tadi dah. Kemudian hadis dan Al-Quran saling diperlukan oleh umat Islam. Okey ni. Ni kesan. Sesiapa yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atau salah satu
maka akibat dia iaitu akan sesat. Yang ni apa dah? Akibat, kesan. Yang ni kesan mengabaikan. Kesan jika seseorang itu mengabaikan Al-Quran dan hadis. Okay. Apa-apa saja yang terkandung dalam Islam dan Al-Quran ni semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Okey, kemudian kita tengok lagi. Hadis dijadikan para panduan oleh ulama. Hadis ni panduan ulama untuk apa? Untuk memahami dengan lebih jelas memahami apa? Maksud dan isi kandungan Al-Quran. Contoh-contoh hadis, kitab-kitab. Tengok. Contoh kitab hadis yang terkenal. Sahih, semua ni lah. Ni Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Darimi dan Musnad Ahmad. Okey, kemudian satu selesai. Nombor 1 kita selesai. Okey. Nombor 2. Nombor 1 pengenalan hadis, kemudian kita masuk pula maksud hadis. Maksud hadis ialah kita ambil maksud hadis. Yang ni maksud hadis. Maksud hadis. Okey. Yang ni maksud hadis. Maksud ni dalam pendidikan Islam, maksud ni terbagi kepada dua. Yang pertama dari segi bahasa. Okey. Yang kedua istilah. Bahasa ni dia umpama macam alih bahasa lah. Contoh bahasa Inggeris, school. Alih bahasa bahasa Melayu, sekolah. Yang ni dari segi bahasa, alih bahasa. Hadis bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu, kata-kata atau baharu. Ni dari segi istilah pula. Dari segi istilah iaitu dari segi pendidikan Islam. Dari segi maksud hadis dari segi pendidikan Islam, istilah syarak iaitu ni, sesuatu ataupun semua ataupun apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, yang diambil daripada Rasulullah. Sama ada berbentuk. Yang pertama, percakapan. Percakapan. Kemudian yang kedua, perbuatan yang diambil. Apa saja yang diambil daripada Rasulullah, daripada 4 perkara. Percakapan, perbuatan, kemudian pengakuan, kemudian sifat. Okey. Kemudian hadis turut dikenali sebagai ni nama lain hadis. Yang ni nama lain hadis. Okey. Dikenali sebagai sunnah. Ini sunnah. Turut dikenali sebagai al-khabar. Okey, baik. Ini berdasarkan buku teks. Okey, kemudian kita tengok musyarat seterusnya. Jadi maksud ni selesai. Okey, yang maksud selesai. Tinggal 10 minit dah ni. Cepat-cepat. Ya Allah, dan tak dan. Okey. Maksud selesai. Yang ketiga, komponen hadis. Komponen hadis. Yang ketiga, komponen hadis. Hadis mempunyai 2 komponen penting. Komponen penting. Komponen ni apa? Komponen ni macam anggota. Okey. Iaitu sanad dan matan. Untuk memahami, okey, sanad apa dia? Ni tahu ni sanad. Sanad. Ni. Apa dah sanad? Ya, pergi kepada maksud yang bawah ni. Okey, sanad. Okey, dari segi bahasa, sandaran. Dari segi istilah pula, yang ni kita nak faham. Rangkaian perawi.
Perawi ni ialah orang yang meriwayatkan ataupun merekodkan dan menyampaikan hadis. Yang perawi yang rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Matan apa pula? Matan apa pula? Matan ni ada di sini. Ni maksud matan. Ya. Matan. Okey, sekarang ni matan ialah teks hadis. Teks hadis tu sendiri. Okey, yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Sanad ingat apa? Sanad orang. Matan teks. Okey. Jika kita tengok dekat sini, ni kita padam balik. Okey, kita padam. Okey, kita tengok kat sini. Ni contoh satu hadis. Yang kamu tengok ni warna hijau ni, ini hadis. Satu hadis. Okey. Sanad tu apa? Sanad tu orang yang meriwayatkan hadis. Menyampaikan hadis. Okey, yang ni lah. Yang atas ni, ini nama dia sanad. Yang ada menyebutkan orang. Qala al-Imamul Bukhari sampai ini haddasana riwayatkan. Okey ni Ali bin Abdullah sampai ni nama-nama orang periwayat, orang yang merekodkan, menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis. Okey. Ni semua ni orang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Matan apa matan? Matan yang kita belajar tadi. Matan ialah teks hadis selepas berakhirnya sanad. Lepas sebutkan daripada. Okey, yang ni nampak ni nama dia, ni matan hadis. Ini matan hadis. Hadis terdiri daripada dua, iaitu sanad, orang yang meriwayatkan. Yang kedua, teks hadis tu sendiri. Hadis tu menceritakan tentang apa. Okey. Kemudian faham. Kemudian ada lagi satu istilah. Yang tu nama dia ni. Ini. Muttafaqun alaih. Ni. Okey, ni siapa tak faham muttafaqun alaih tu apa ni? Okey, hadis yang disampaikan oleh dua ulama hadis. Dua ulama hadis yang terkemuka. Siapa dia? Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini dua-dua Imam Bukhari, Imam Muslim ni. Imam Bukhari ni guru kepada Imam Muslim. Hebat, guru. Okey, baik. Muka surat seterusnya. Jadi selesai satu tadi. Yang ketiga, iaitu komponen hadis. Okey, kenal komponen hadis. Okey, yang ketiga, komponen hadis. Apa nak baca pening kepala ni. Tengok nampak tulisan terbalik. Okey, kemudian yang keempat, kita akan tengok peranan hadis. Apa fungsi hadis ni? Peranan hadis tadi pada pengenalan kita dah terang sikit. Fungsi hadis menjelaskan lagi isi kandungan Al-Quran. Okey, baik. Kemudian sekarang ni kita nak tengok pula peranan hadis. Okey, peranan hadis. Ni kita tengok poin yang keempat. Tajuk yang keempat, itu peranan hadis. Fungsi hadis ni apa dia? Penting, sangat penting hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber-sumber hukum dalam Islam. Yang kedua, pertama, menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh berpuasa.
Al-Quran tu ada sebut dah tentang puasa. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Ni Al-Quran ni, berdasarkan Al-Quran ni, surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Terjemahan, siapa antara kamu menyaksikan anak bulan, okey, anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Okey. Kemudian hadis. Okey, kemudian ada hadis lagi menguatkan lagi hukum yang dah ada dalam Quran. Okey, baik. Kita tengok ni. Hadis pun datang lagi. Quran dah bagi tahu dah. Hadis datang lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ni apa dia tadi nama dia? Sanad. Sanad, orang yang meriwayatkan. Okey, itu Abu Hurairah, sahabat Nabi, bersabda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan, dan berbukalah, berhari rayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Okey, baik. Fungsi pertama kita ambil menguatkan hukum yang terdapat Quran. Kita ambil kata kunci. Yang kedua, memperincikan. Yang pertama tadi, fungsi pertama menguatkan ayat Quran. Yang kedua, memperincikan isi kandungan ayat Quran seperti melaksanakan solat. Okey, dalam Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus solah. Terjemahan, dan dirikanlah kamu akan solat. Lepas tu Al-Quran memberi perintah buat solat. Okey. Hadis pula memperincikan cara nak solat macam mana. Okey. Jadi kita tengok berdasarkan hadis ni, hadis yang ni kita nak tengok ni terjemahan. Okey. Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sanad, matan iaitu teks hadis, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Okey. Dapat. Ada lagi, banyak lagi huraian lah berkaitan dengan solat. Ada banyak hadis berkaitan huraian cara sifat solat Nabi SAW kita belajar. Kemudian kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, fungsi hadis menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Contohnya pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Okey, emas dan sutera bagi lelaki ni. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Fungsi hadis selesai. Okey. Fungsi hadis okey. Kemudian kita tengok ada dua lagi. Fungsi hadis kita tanda peranan hadis. Kemudian nampak tak tahu pening pengelasan hadis, kategori hadis. Okey, pengelasan hadis, kategori hadis. Okey, pengelasan hadis, kategori hadis kita nak tengok. Hadis ni ada 4 kategori. Yang berdasarkan maksud yang kita baca tadi. Semua yang disandarkan, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, 4 perkara. Yang pertama percakapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga pengakuan ataupun persetujuan Nabi, yang keempat sifat Nabi. Okey, baik. Kemudian kita tengok yang pertama. Kategori hadis yang pertama iaitu percakapan. Yang ni yang diucapkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diucapkan oleh Nabi. Ni diucapkan oleh Nabi ni. Okey.
Sesuatu yang diucapkan oleh Nabi. Ni. Contoh kita pergi pada terjemah hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, malu itu satu cabang daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ucapan Nabi. So, kemudian kita tengok pula hadis kategori yang kedua, perbuatan. Hadis perbuatan Nabi. Iaitu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Dilakukan. Contoh hadis kita tengok terjemahan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Perbuatan Nabi ini yang mana sahabat tengok, kemudian sahabat ceritakan balik apa yang Nabi buat. Sahabat menceritakan apa perbuatan Nabi. Tu. Anas menceritakan apa dia? Beristinja dengan air. Okay. Kemudian pengakuan. Pengakuan ataupun persetujuan. Yang ni pengakuan atau persetujuan. Yang ni apa dia? Yang ni iaitu diam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu perbuatan ataupun percakapan sahabat tanpa melarangnya. Diam Nabi terhadap sesuatu perbuatan percakapan sahabat. Yang Nabi tengok, Nabi lihat sahabat buat, Nabi tak larang. Contoh Aisyah berkata. Contoh ni Aisyah berkata, aku bermain anak patung bersama rakanku. Apabila Rasulullah SAW masuk ke rumah, rakanku bersembunyi. Rasulullah SAW mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Tu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Kemudian kita tengok pula sifat. Sifat ni apa? Perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah SAW. Maksud dia, sahabat menceritakan tentang sifat Nabi. Contohnya, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Malu Rasulullah SAW. Sahabat menceritakan sifat malu Nabi tu macam mana. Macam tu. Baik. Jadi alhamdulillah, harap faham pengelasan kategori hadis. Yang seterusnya kita tengok perbezaan. Ni perbezaan. Perbezaan apa? Yang seperti tadi, yang pengelasan hadis sudah. Yang terakhir, yang keenam, perbezaan Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi. Baik, kita tengok perbezaan. Ni Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi. Baik. Kita tengok apa dia maksud dari segi maksud. Al-Quran ni makna dan lafaz daripada Allah. Makna dan lafaz tu daripada Allah. Apa yang terkandung dalam Al-Quran tu semuanya daripada Allah. Hadis qudsi. Hadis qudsi pula. Hadis qudsi makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz daripada Rasulullah SAW. Hadis qudsi ni iaitu makna daripada Allah, lafaz daripada Rasulullah SAW. Lafaz
yang disampaikan berbeza tapi maksud tu sama. Seumpama macam seorang guru berjumpa ketua kelas di kantin. Guru bagi tahu ketua kelas, panggil semua pelajar tingkatan 1A ke perpustakaan selepas waktu rehat. Okey, ketua kelas masuk ke kelas bagi tahu kepada rakan di kelas. Ustaz suruh pergi kelas waktu rehat. Lepas waktu rehat. Bukan. Kelas. Ustaz pesan suruh pergi ke library selepas waktu rehat. Tu yang betul. Jadi lafaz yang berbeza tapi mengandungi maksud yang sama. Macam tu. Kemudian maksud hadis Nabawi. Hadis Nabawi pula. Hadis Nabawi makna dan lafaz daripada Rasulullah. Yang ni makna dan lafaz daripada Nabi. Tapi kita kena faham Nabi bukan cakap saja ikut hawa nafsu. Nabi bercakap sesuatu perbuatan Nabi berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Panjang dah ni. Sikit lagi. Okey, dari segi ganjaran pahala, kalau kita tengok Al-Quran, mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. 1 huruf 10 pahala. Hadis mendapat pahala mempelajari dan beramal dengannya. Okey. Kemudian martabat ni. Al-Quran ni martabat. Al-Quran ni iaitu sahih dan tanpa keraguan. Sahih tak boleh diragui. Okey, sikit pun tak boleh. Hadis qudsi terbahagi kepada sahih. Hadis ni ada gabung sekali lah. Sahih, hasan, dhaif atau maudhu'. Tingkat hadis tingkatan paling tinggi hadis sahih. Okey, hadis qudsi. Kemudian keperluan wuduk. Kena umit wuduk tak? Kita tengok. Okey, Al-Quran wajib berwuduk apabila memegang dan membawanya. Al-Quran wajib berwuduk apabila memegang atau membawanya. Hadis pula macam mana? Tidak wajib berwuduk untuk memegang dan membawanya. Jadi hadis ni tak wajib wuduk. Contoh Al-Quran, lafaz Al-Quran ni. Quran biasanya ada surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat ke-38. Tu Al-Quran. Hadis qudsi macam mana? Hadis qudsi, contoh hadis qudsi ni bila kita baca, Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda. Kemudian ada tambahan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ni tambahan ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ni. Maksud dia hadis tu adalah hadis qudsi. Okey. Hadis Nabawi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang ni beza dengan hadis qudsi. Kita boleh bezakan hadis qudsi kan? Okey, baik. Alhamdulillah, baik, insya-Allah. Itu saja untuk hari ini, insya-Allah. Apa-apa soalan boleh tanya kepada ustaz, insya-Allah.